إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله له إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت سبيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين والإلحمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجابا وباركنا في رمضان وشعبان وباركنا رمضان. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah, akhirnya dapatlah pertama-tamanya kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kini dan selama-lamanya di atas nikmat Islam, di atas nikmat iman, di atas nikmat ihsan yang Allah berikan kepada kita, dan iaitu dapatlah kita hari ini bersama-sama berkumpul di rumah Mak Wan. Moga-moga menjadi asbab dan musabab untuk segala hajat Mak Wan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan rumahnya seperti taman-taman syurga. Agar kita yang berkumpul ini juga bukan sahaja berkumpul di dunia sebagai ahli syurga, tetapi insya-Allah bertemu kita sehingga di hari akhirat nanti sebagai ahli-ahli syurga. Maka syurga ni banyak yang tak rasa lagi kat dunia. Hanya satu saja yang Allah berikan kita rasa adalah apabila kau masuk dalam majlis ilmu, ia sama seperti majlis ahli-ahli syurga. Itu je yang kita dapat. Maka sebenarnya macam ni lah. Sepanjang-panjang kita duduk dalam majlis ilmu ini, banyaklah kita sentiasa bersangka baik. Banyaklah kita ini sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan asbab musabab dapatlah dikabulkan segala hajat-hajat kita. Bertepatan dengan bulan Rejab. Bulan Rejab ini dipanggil bulan haram. Kalau haram ni maksudnya orang Arab dia kata tak boleh bergaduh, tak boleh berperang. Maka mereka ini kalau bukan orang Islam pun dia tak berperang. Ada 4 bulan di dalam satu tahun itu adalah bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rejab. Bulan Rejab ni kalau kita bersedekah, gandaannya 70 kali ganda. Itu kalau dekat Malaysia. Tapi bayangkan kalau Rejab kita duduk di tanah suci Mekah. Sekali dengan 100 kali ganda. 100,000 kali ganda. Kalau kita duduk di Madinah, 50,000 kali ganda. Betapa besarnya rahmat Allah itu yang Allah nak berikan kepada kita hari ini. Betapa Allah itu menyempurnakan ataupun menzahirkan sifatnya yang maha pemurah. Dialah ya Rahman, ya Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Bulan Rejab ni banyaklah kita buat kebaikan. Banyaklah kita bersangka baik. Banyaklah kita ini bermusafir.
Banyaklah kita menziarahi guru-guru kita. Banyak kita menziarahi makam-makam para alim awliya. Kalau dekat Madinah tu banyaklah pergi pada perkuburan Baqi' tu. Minta rahmat. Inilah antara kelebihan dan kemuliaan di bulan Rajab. Maka hari ini kalau kita berkumpul ini, kalau pada awalnya hari Jumaat, sedekah 70 kali ganda. Kalau orang ada rezeki lebih, Allah akan jemput dia pergi kat mana? Allah bagi pilihan untuk mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Mengerjakan umrah di tanah suci Mekah. Maka bulan Rejab ni pun dah penuh dah orang nak pergi. Rejab, Syakban, Ramadan apatah lagi. Awalnya pun mahal, hujungnya pun paling mahal. Dan Alhamdulillah, Allah menjemput di antara kita salah seorang ni Mak Wan lah. Sebulan duduk kat Mekah. Tak apalah, wakil orang besar orang ada. Wakil untuk pergi. Kerana apa? Kerana Allah kata, aku pilih ni. Kita tumpang. Maka sebulan duduk kat sana tu, bayangkan kalau 1 rakaat buat solat bersamaan dengan 100,000 kali ganda. Masya Allah, melimpah ruah. Tapi yang kita ni pun dapat juga. Allah bagi dekat Malaysia. Di bulan Ramadan nanti banyak melakukan amal ibadah. Dan insyaAllah rombongan saya pun insyaAllah pada awal Ramadan lah. Mak Wan ni murah sikit, saya buat mahal sikit. Buat hotel dekat. Saya punya insyaAllah 2 minggu. Pada awal kita akan pergi. Kemudian kita akan masuk di Madinah. Hotel kami duduk di Madinah tu dekat gate 333. Dekat dengan Kubah Hijau tu. Siapa pergi dekat sangat tu. Maka kita akan berada di sana dan seterusnya di Mekah insyaAllah berada di Hotel Safwa. Siapa yang Allah jemput untuk bersama-sama, jemputlah. Banyaklah, boleh ikut Mak Wan pun boleh ikut sahabat yang lain. Kalau tak nak ikut saya pun tak apa, pergilah cari pakej-pakej yang lain. Sebab apa? Sebab kita nak memburu pemurahnya Allah dalam memberikan segala amal. Dalam buat satu itu 100 kali ganda, 500 kali ganda, 50,000 kali ganda. Inilah mereka yang orang-orang yang akan menghabiskan masa mereka kerana Allah. Mereka menggugurkan cinta dunia untuk mereka kejar cinta Allah yang hakiki. Mereka membuang segala nikmat dunia untuk mereka mengejar nikmat bersama dengan Allah. Kalau dekat dunia lagi dah rasa cinta ini, Masya Allah, orang-orang golongan ini tak payah ceritakan dia hak dunia. Dia memang tak terkesan langsung dekat dia tang dunia. Tapi kalau kita untuk mengejar cinta Allah, reda Allah, cinta Rasul, mereka adalah golongan yang akan berhabis-habisan. Bukan kerana mereka itu kaya. Bukan kerana mereka itu kuat pun. Tetapi cinta itu membatasi segala-gala yang berlaku dalam jiwa mereka. Kalau kita panggil mabuk cinta lah. Orang mabuk cinta ni tak boleh nak cakap apa. Kita cakap A, dia tetap B tak. Kita kata tak boleh gini, dia tetap juga dengan pendirian ni. Maka latihlah diri kita pada bulan Rejab ini untuk kita didik hati kita. Kalau tak mabuk pun tak apalah. Tak sampai mabuk orang kata kan. Tapi dapatlah hanya sebesar zarah, sebesar biji sawi cinta pada Allah pun dah syukur rahmat. Inilah antara keberkahan bulan Rejab. Rejab ni punya Allah nak bagi, dia panggil bulan Allah. Nanti insyaAllah pada pertengahan Rejab akan adanya iaitu ceramah Isra' Mi'raj. Penuhlah. Isra' Mi'raj saya rebut peluang. Tidak ada apa orang kata doa yang tidak diangkat oleh Allah. Maka perbanyakkan doa. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Makin doa, makin ujian sampai Zazah. Maknanya doa tu Allah perkenan lah. Sebab nak dapat cinta Allah akan diuji. Tidak ada manusia yang nak dapatkan sesuatu tanpa ujian. Lagi besar ujian, lagi besar hikmah. Kalau orang meniaga pun, lagi besar dia masukkan modal, lagi besar untungnya. Pun kita tahu. Benar tak? Maka di situlah sebenarnya dia panggil matematik di dalam agama itu dan juga matematik dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan kita boleh cerita lah. Kalau kau bayar ni 10,000 dapat ni lebih sikit. Tak sama dengan orang yang bayar 1,000. Begitu kita boleh kira. Tetapi kadang-kadang bila masuk dalam bab agama kita tolak benda. Maka jangan jadikan kita ini sering mencari alasan. Selagi mana Allah itu masukkan dalam hati kita, pertama-tama kita syukur pada Allah. Ya Allah pilih kami, Ya Allah hari ini dalam keadaan cuaca pun yang suam-suam ni, masih lagi kita redah hujan. Sepanjang jalan saya tadi hujan.
Maka Allah pilih juga kita untuk apa? Kita datang ni bukan nak jumpa saya. Datang ni bukan jumpa Mak Wan tu. Datang demi menyahut jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dijemput ni sebab apa? Sebab Allah nak kita ada. Allah tahu lagi susah kita nak datang tadi. Berbolak balik hati, kejap hujan, rasa kejap nak tidur, kejap pakai tudung. Macam-macam. Kejap dia jadi gitu Lagi susah kita nak datang, lagi besar ganjaran. Itu yang di sisi Allah. Maka saya yakinlah kalau Kak Besut ni kuliah memang banyak Dah tahu dah kalau pantai timur ni Islam tu. Tak payah cerita lah, padu. Maka hari ini dengan tajuknya iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Singkatan Aswaja. Yang ini pun sebi-sebi kita tahu. Sebagaimana kalau hari ini kalau nak kupasnya daripada hadis ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Baginda dah cakap. Baginda cakap kepada para sahabat, sesungguhnya kaum Bani Israel bercerai-berai menjadi 71 golongan. Ini Bani Israel. Selepas saja Nabi kita wafat. 71. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Lebih daripada Bani Israel. Bani Israel dia pecah 71. Yang kita akan pecah kepada 73. Semuanya akan masuk ke neraka. Kecuali satu golongan. Golongan ni ada orang panggil golongan yang sedikit. Ataupun golongan ini yang dipanggil, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa golongan tu? Nak tahu. Untungnya mereka, para sahabat Nabi dulu, bila diorang tak tahu, diorang terus tanya. Tapi hari ni kita tak ada Rasul dah. Kita tak ada Nabi dah. Kalau siapa datang kat Kuala Besut ni mengaku Nabi, orang pertama kena tolak lah dia. Dah tak ada. Selepas saja Nabi Muhammad dah tidak ada Nabi lagi. Tidak ada Rasul lagi. Maka dia pun jawab. Golongan ini yang satu yang masuk itu adalah yang berpegang teguh olehku dan para sahabatku. Iaitu golongan yang dipanggil Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi pada zaman Nabi kita dulu, dia adalah golongan yang paling sedikit yang ikut Nabi. Ini masa zaman Nabi. Tetapi pada zaman kita hari ini, hampir majoriti di masyarakat Islam Malaysia adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. So kita tak boleh cakap, kita golongan sedikit ni lah yang Rasul kata akan masuk syurga ni. Itu dia lain macam, dia dah fikir. Maka pegangan kepada golongan yang sedikit pada zaman Nabi. Sebab mereka akan berpecah. Ini waktu Nabi akan ataupun telah wafat. Berpecahnya mereka ini satu je yang dipanggil sebagai Ahli Sunnah. Yang pertama ciri-cirinya mestilah ikut sunnah Nabi. Ini kita tak payah sangkal lah, tak payah cerita dalam pun. Semua orang akan ikut sunnah. Baik Ahli Sunnah wal Jamaah ke, ataupun golongan Wahabi ke, golongan Syiah ke pun dia kata dia ikut Nabi. Ini selalu. Yang kita risau adalah wal Jamaah. Wal Jamaah ini siapa? Golongan yang ikut para sahabat Nabi. Kat sini banyak pecahan. Iaitu mereka kata apa? Kalau kita nak tengok ayat-ayat kita hari ni yang mudahlah di Malaysia. Dia akan cakap apa? Nabi ada buat ayat ni. Apa-apa pun Nabi ada buat. Maka ciri-ciri golongan yang bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama mereka cukup suka mengkafirkan orang. Ini ciri yang pertama. Mereka orang Islam, tetapi mereka cukup suka mengkafirkan orang. Dia bukan kafirkan orang kafir, dia kafirkan orang Islam. Ini yang pertama, golongan yang paling mudah. Dan golongan yang kedua, dia suka mensyirikkan perbuatan orang Islam. Dia kata, ni Nabi tak buat syirik. Ini Nabi tak buat bid'ah. Dan hari ini, mereka ini gerak gempur secara besar-besaran. Memang maulid Nabi tak buat. Siapa yang buat? Wal Jamaah. Pengikut-pengikut para Nabi. Maka kita tengok susunan. Selepas saja Nabi kita wafat,
Rasulullah SAW wafat. Maka lahirlah 4 khalifah yang dipanggil sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Siapakah khalifah itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Al-Khattab. 4 orang. Pecahan ini banyak berlaku masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pecahan ini banyak berlaku. Sebab berlakunya iaitu lepas saja perpecahan itu berlakulah pecahan puak-puak. Mereka ni guru sama. Yang tak sama adalah pengikut. Masa zaman Sayyidina Ali pun dah berpecah dah. Di antara puak Aisyah radhiyallahu pun dah pecah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu. Kemudian perpecahan itu dia nak berperang. Orang Arab ni dia tak berhati dia perang. Nak berperang dah antara dua puak ni. Yang kita cukup risau golongan ini adalah dia mengkafirkan iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan juga dia mengkafirkan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab dia kata apa? Abu Lahab lebih bertauhid daripada mereka berdua ini. Wa na'udzubillah min zalik. Apabila mereka nak menjalankan hukum, iaitu hukum apa? Hukum bunuh dibalas bunuh. Dulu kita hukum kita gitu. Iaitu kita panggil kadang-kadang, kau bunuh aku bunuh kau. Tetapi apabila sampai kepada khalifah dan para alim ulama kita panggil ijma' ulama. Hari ini kita dah tak ada dah. Khalifah Ar-Rashidin pun dah tak ada. Yang ada adalah ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang berautoriti. Ini yang kita kena pegang. Pegang sungguh-sungguh. Tiba datang kan dekat rumah Mak Wan. Mak Wan buat apa? Maulid, bida'ah. Dia bida'ah yang kita semua. Mereka ini suka pegang 2 hukum saja. Sedangkan hukum agama ada berapa? 5. Halal, haram, makruh, sunat, harus. Kalau golongan ni 2. Apa dia sebut? Halal, haram. Bida'ah, haram. Maka memang pada zaman Nabi tak buat. Kenapa kita buat hari ini? Sebab para sahabat terlalu rindukan Nabi. Mereka ni berdoa dalam keadaan berqasidah, menyanyi-nyanyi, memuji Nabi. Kalau hari ni, kalau duduklah dekat depan ini, kita panggillah Tok Guru yang paling kita sayang. Tok Guru yang kalau kat Besut ni, Tok Guru yang lama. Contoh kalau kita ni dipertemukan untuk bersama-sama dengan apa? Kalau Terengganu ni biasa Tok Pulau Manis kan. Katakanlah guru kita tu pun, kita pun sentiasa memuji akan kebaikan dia. Kita pun sentiasa bercerita akan kebaikan dia. Ini apatah lagi kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita tak puji. Maka di situlah mereka mula untuk mencampurkan penting akidah. Apakah yang dikatakan dengan akidah? Akidah itu adalah akad. Simpulan yang diikat ketat oleh seseorang terhadap apa yang dia percaya. Bukan terhadap perkara kebenaran. Tak. Maksudnya kalau hari ini dia percaya sesuatu perkara itu bid'ah, dia pegang ketat. Sebab hari ini orang tu tak senang, tak nak cari ilmu. Maka ahli sunnah wal jamaah ini, kalau hari ini di Malaysia dia dah jadi golongan yang sedikit. Tak banyak. Bila nak buat sesuatu, dia akan diserang. Tetapi selalunya lah, saya rasa Kelantan, Terengganu ni tak ada masalah. InsyaAllah. Kalau Kuala Lumpur, bahagian Kuala Lumpur, Selangor, dia bukan saja terlibat kepada benda-benda yang secara kita nampak zahir je. Secara dalaman dalam bahagian agama dan juga pejabat agama juga terlibat dengan benda-benda ini. Maka akidah kita penting. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi, dia teruskan dengan Khalifah Ar-Rashidin. Selepas tak ada Khalifah Ar-Rashidin, kita ada kisah. Selepas ada kisah, kita ada apa? Pakatan-pakatan ijma' ulama. Mereka ni tak pegang ijma' ulama. Contoh yang pakai mask ni. Masa apa? PKP. Siapa buat tuntutan ni? Ijma' ulama. Walaupun ramai orang tolak. Orang kata, oh tak sah lah gitu, gini, Nabi tak buat lah itu. Solat jarak-jarak apa semua tu.
kita pegang pada kalau ulama kata ya, kita ikut. Sebab apa kena ikut? Dia tanggung, bukan kita. Bukan kepada pemerintah. Sebab itu di Malaysia, pemerintah dengan ulama terpisah. Iaitu Perdana Menteri tak boleh buat keputusan dalam bab agama. Dia akan jumpa kepada pejabat-pejabat mufti. Kalau Terengganu ada pejabat mufti lah. Pejabat mufti, pejabat agama Islam. Mereka ni golongan yang berautoriti untuk menjatuhkan hukum apabila perkara sesuatu yang berlaku. Kita rakyat ni nak ikut macam mana? Ikut lah. Dah pemimpin lah. Itu je. Sebab itu dipanggil pemimpin yang berkaliber. Lepas tu ni ada pula jatuh hukum. Ini tak sah. Lelaki 3 kali tak solat Jumaat jatuh murtad. Ini isu-isu masa zaman PKP dulu. Kan? Tak boleh pergi masjid. Masjid ditutup. Okey, so lelaki tak pergi solat Jumaat ni kira apa? 3 kali kalau ada hukum agama, murtad. Adakah murtad pada mereka? Tidak. Sebab ulama' dah bersepakat ianya memberi kepada mudarat. Sebelum dia nak jatuh hukum itu bukan perkara yang mudah. Kita ni sebagai seorang rakyat ikutlah. Salah hak dia tanggung. Itu dipanggil sebagai perkara yang perlu kita ikut. Contoh pilihan raya baru ni. Nak pangkah biru ke hijau. Contoh. Kita sebagai rakyat, macam tak apalah Mak Wan, kita duduk sajalah pilih biru pun salah, hijau pun salah. Boleh? Tak boleh. Kita kena ada satu benda yang kita kena ambil. Kalau betul pada kita, buat satu, pahala satu, maka kita dapat kedua-dua. Pilihan yang betul dapat pahala, kita buat juga dapat pahala. Andai kata tak betul. Pertama, dapat pahala. Kedua, dapat dosa. Dosa minta ampun maaf pada Allah. Itu je. Tapi kita tak boleh berlapang dada. Sebab apa? Apabila umat manusia dan umat Islam, agama Islam berlapang dada, di situ musuh akan mula masuk. Kita kan biasa. Tak apalah, kita tak tahu jom pantai. Kita biar habis. Siapa duk pakai mundi? Habis. Maka di situ dikata pegangan yang perlu kita ikut. Maka kalau kita tengok, mengapa perlu tahu semua benda ni? Macam hari ni saya tajuk macam belajar. Sebab agama Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Yang satu-satunya adalah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada yang lain. Dan juga Islam, dia masuk dalam bangsa Melayu. Maka kita tengok. Kalau kita ni ahli sunnah wal jamaah, siapakah imam dia? 2 pemegang kitab dia. Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Ash'ari. 2 pemegang dia. Yang betul-betul. Ini kalau nak tahu, mazhab, kita ikut mazhab mana? Syafi'i. Ada berapa mazhab? 4. Tapi kita memang ikut mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama kita juga boleh ikut mazhab yang lain sekiranya darurat. Sebab Imam Asy-Syafi'i lah yang paling sempurna mazhab ni. Contoh pergi Mekah, bertawaf. Tawaf syarat wajibnya mesti ada wuduk. Lepas tu kita pun tawaf. Kita Imam Syafi'i bersentuh tanpa Arab. Sebab kalau kat sana memang tak dan nak tawaf kan. Bersentuh dengan Pak Arab. Apa hukumnya? Ikutnya apa? Ikut di sana. Batal tak? Tak batal. Walaupun Imam Syafi'i kata batal. Maka di situlah dipanggil kelonggaran. Kalau tak memang tak sempurna 7 tawaf tu. 7 tawaf 7 kali. Separuh jalan ambil uduk. Separuh jalan ambil uduk lah kita. Yang penting apa? Yakin. Itu je. Sebab tu kita kena ada ilmu untuk belajar. Masalah kita hari ini, ada ilmu tapi was-was pun tak boleh. Allah tolak. Kena 3 langkah, ambil uduk lah. Sampailah ke subuh esok, tak habis 7 kali. Tak apa. Maka di situlah kita kena tahu bagaimana kita nak tahu. Kita punya fiqh dalam bab Imam Asy-Syafi'i. Kalau tasawuf kita ikut Junaid Al-Baghdadi. Tak lama. Kemudian barulah kita boleh tahu banyak tarikat.
Tarikat ni bagi yang siapa yang nak ikut lah. Kalau tak nak ikut tak apa. Tak wajib bagi kita. Tarikat nak Syabandi ke Muhammadi ke ikut lah. Tarikat ini adalah satu jalan. Jalan yang untuk kita sampai. Yang ada dia panggil hari ni guru-guru musyrik. Kalau dulu kita ni kalau belajar ilmu agama ke atas kita wajib ada guru. Yang dipanggil guru musyrik. Hari ni nak cari guru musyrik senang. Susah. Ulama berkata susah, saya apatah lagi. Tok guru kita kata dia lah guru musyrik kita, dia tak mengaku. Sebab dia tahu keadaan diri dia. Maka perbanyakkanlah berselawat. Agar selawat itu boleh jadi mursyid kepada kita. Jangan pernah sekali tolak selawat. Ada orang dia tolak selawat. Bila mana kita menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam kita tidak akan sempurna. Walaupun hakikat kita sempurna. Hakikat kita apa? Apa-apa pandu Allah. Allah. Hakikat. Tapi syariat kita tolak pun tak boleh. Contoh orang sakit. Orang sakit kalaulah dia tak yakin dengan dia tak makan ubat, dia tak boleh sihat, jangan tinggal ubat. Tapi kalau ada orang dia dah biasa 5-6 tahun, dia sakit, dia tak makan ubat, silakan terus tak makan ubat. Tapi dia tak boleh bagi pula. Orang ni pening kepala, dia kata jangan makan ubat. Darah tinggi tak payah makan ubat. Saya 6 tahun dah tak makan ubat. Alhamdulillah saya sihat. Kena orang ni masuk hospital. Maka di situ kita panggil akidah ataupun pegangan kita terhadap sesuatu. Penting akidah ni. Belajarlah tanya mana pun kalau akidah tak betul, Allah tolak segala amalan. Wa na'udzubillah min zalik. Ustazah, saya puasa Ustazah. Akidah tak betul, Allah tolak amalan. Sebab itu apabila orang akidah salah, siapa yang berautoriti? Kalau kita rasa tak yakin, jemaah boleh buat pengaduan dekat pejabat agama. Saya rasa macam lain macam Ustazah ni. Contoh hari ni kan, kata saya lain macam kan. Cakap saya ada rakaman, insyaAllah boleh. Lain macam Ustaz, dia cakap lain macam ni, macam tak berapa nak betul sangat. Saya tengok tak tahulah mana guru ni. Contohlah dia kata kan. Okey, kemudian pejabat agama buat apa? Dia terima aduan. Lepas tu dia akan merisik khabar. Dia tanya, dia cari background kita, bla 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 bla. Lalu bila dia dah siasat demi siasat, apa yang perlu dibuat, penceramah tersebut akan dipanggil. Setelah diinterview, disahihkan sesat, apa yang perlu buat? Angkat syahadah. Perbaharui syahadah. Kalau kita kata bahasa lain perbaharui syahadah ni, hukumnya sama seperti murtad. Walaupun tadi solat. Benda ini bukan satu benda yang ringan. Sebab itu golongan autoriti yang tahu. Kita ni rakyat, umat-umat biasa, orang rakyat makin ni, kita tak tahu. Walaupun kita kata, tak, guna ayat Quran juga ni. Dia jawab. Sebab mereka banyak memanipulate ayat Quran, ayat mutasyabihat itu menggunakan akal. Agama tidak boleh disuita dengan akal. Terutama bab hukum. Contoh. Kalaulah kita ini tayamum pakai tanah. Tanah tu bersih ke kotor? Logik akal tanah tak bersih. Sebab kan sekarang kat luar. Lepas tu kita tayamum. Rasa-rasa kotor gitu. Sebab itu agama tidak boleh diukur dengan akal. Titik-titik tanah tu kat muka pula tu. Ya Allah, Allah. Kotornya. Lepas tu nak solat pula. Nampak? Boleh tak dikira dengan akal? Tak boleh. Maka hukum itu tidak boleh dikira dengan akal. Begitu juga ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran yang banyak diorang guna. Contoh, sesuatu kaum tidak akan terubah kaumnya, melainkan dia mengubah kaumnya sendiri. Ini ramai orang bisnes ini. Maksudnya kaum Nabi Muhammad, dia tak akan mengubah kalau pegangannya tetap. Itu maksudnya. Jangan pandai-pandai ubah. Ini tak, kita ni guru satu. Tiba anak murid, kalau kita suruh buat explanation, ada ni akidah lain, ni akidah lain, ni akidah lain. Pecah kepada 73 golongan. Yang banyak pecah masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Guru dia satu. Dia nak rujuk siapa? Rasulullah dah tak ada. Namun Nabi kata, aku tidak runsing apabila akhir zaman nanti umatku ini ramai yang syirik. Aku tak takut.
Yang cukup aku takut apabila akidah mereka terpesong. Apabila kita ini gemar mensyirikkan orang, kita lebih syirik daripada orang tersebut. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok amalan-amalan kita. Selagi mana buat baik, teruskan. Khamis malam Jumaat. Kalau Kak Bersud ada orang kata, tak boleh Ustazah baca Yasin ni bida'ah. Habis buat apa? Tengok TV. Bida'ah. Oh tu tak. Itu zaman Nabi tak ada Ustazah. Yang kita part agama, kita memang tak boleh tolerate. So nak buat apa? Baca surah Al-Kahfi. Memang Nabi buat baca surah Al-Kahfi. Tapi hari ni, Mak Wan buat. Kami malam Jumaat datang rumah saya, kita baca satu surah Al-Kahfi. InsyaAllah 3-4 orang dia hadir. Sebab apa? Sebab kita tak melazimi Al-Kahfi itu. Kita biasanya Yasin. Daripada keturunan nenek moyang kita. Adakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berdosa? Maksudnya begitu. Tapi hari ni betapa mereka ini menentang. Wah, dia kata apa ni geng bida'ah. Dah tolak habis. Maka pegangan ini yang kita kena mantapkan. Supaya apa? Jangan pecah belah. Setelah dah masuk ilmu tu, pegang kukuh. Jangan pecah. Maknanya siapa yang ada akidah yang benar, jalan yang benar, basic yang padu, datang dia orang yang untuk menyesatkan dia dah tahu. Sebab tu rukun Islam dengan rukun iman. Kalau dua-dua faham, insya-Allah. Apa beza rukun Islam dengan rukun iman? Ini kena faham dulu sungguh. Rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan umrah jika mampu. Betul? 5. 5 ini semua dengan perbuatan zahir. Saya dah solat Ustazah, bila? Niat ke tadi? Tak. Saya lain. Saya makam tinggi juga. Ini geng ni. Betul tak? Kita tak main lah. Yang solat ni, ni yang makam-makam bawah. Sebab tu saya kata dapat beza rukun Islam dengan rukun iman, insya-Allah. Bila datanglah siapa-siapa pun pada kita. Mak Wan ni nampak amal tinggi bagus kan? Kita ni yang penting niat di dalam agama. Dia kata kan, ni dah amal bagus ni. Macam-macam amal dah turun dah ni. Contoh, kita pun berasa bagus juga. Kemah. Orang sini panggil kemah. Lepas tu dia kata apa? Tak payah solat kan? Niat dia. Ramai tak hari ni orang buat? Ya. Sebab dia kata apa? Allah tak suruh solat, Allah suruh niat. Dia pun keluarlah hadis-hadis dia dan keluarlah ayat-ayat Quran dia. Betul tak? Kita pun percaya. Nampak? Boleh berbeza tak? Rukun Islam dengan rukun iman. 5 perbuatan itu wajib dilakukan secara sahih. Contoh, malam ni pukul 12:05 kita kumpul rumah Umi. Kita nak pergi ni, kita nak pergi umrah. Roh hantar. Duduk kat ni rumah Umi. Okey. Ni kita tawar. Ramai tak buat? Ramai. Sah tak? Sebab apa? Zahir tak ada. Ini banyak berlaku. Sebab tu saya kata, bayarlah 5,000. Contoh yang tak payah duduk sini. Sama je, sama. Sebab Allah pandang roh. Roh itu duduk pada rukun iman yang dipanggil penghayatan. Beriman kepada Allah duduk pada dalam. Bila iman kuat pada dalam, insya-Allah syariat akan ikut. Beriman kepada para rasul, para nabi, para anbiya, para siddiqin. Beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Nampak tak malaikat? Allah, malam tadi saya jumpa malaikat on the way dengan saya. Ada tak? Ada. Sebab saya duduk zikir 2-3 pagi ni gitu. Allah. Tiba zuk. Apa dia? Malaikat juga turut berzikir dengan saya. So, makcik, betul lah kan? Nampak? Senang tak orang nak ubah? Sebab apa? Basic dia kita tak ada. Patah balik pada basic. Rukun iman dengan rukun Islam macam mana pun kena ada perbuatan. Puasa, ada niat, ada buka. Jangan niat je puasa, tak buka-buka sebulan. Pun tak boleh. Saya macam lain. Dia biasa ni.
Ni Mak Wan nak pergi sebulan ni, mana tahu kan. Dapat makam lain pula kan. Naik tinggi lebih sikit sebab duduk Mekah. Niat ke puasa? Mudah-mudahan. Niat. Yang orang-orang rakyat-rakyat biasa ni, yang solat-solat tangan-tangan ni, dia panggil apa? Orang yang biasa-biasa, amal tak tinggi, belum sampai darjat tinggi. Kita tinggi mana pun darjat tetap hamba Allah. Sebab Nabi tak pernah ajar untuk tidak sujud pada Allah. Ini kena faham. Ni nak puasa ni, saya insyaAllah saya niat sebulan puasa. Jom buka, tak apa, tak apa. Saya tak payah buka. Berapa lama tak buka? Sebulan. Oh, makam lain ni, tak boleh. Ada sahur, ada buka. Itu syarat. Tak boleh lebih. Jangan melampau-lampau. Hari ni ada orang dia buat puasa ni nak kurus kan. Apa nama? Puasa jam. 24 jam dia puasa. Nak kurus ni pasal? Nampak? Tak boleh sama sekali. Maka di situlah pegang. Zakat kena keluar. Ada tak itikad duit? Sebab tu bila kita bayar zakat, serah akad. Betul tak? Walaupun secara online, tetap kita kena baca akad. Bayar zakat dah. Bila? Tak payah kita niat lah. Semua ini kelima-lima dalam rukun Islam wajib dilakukan secara sahih. Dia tak ada nak duduk diam. Tafakur. Jangan kata Mak Wan ni dia sedang menunaikan umrah. Tak boleh. Walaupun lah yang datang sini contohnya, kita mungkin tidak teruji datangnya ustaz, ustazah, janggut ni lebih warak ni, celak ni hitam sampai semua hitam matanya. Kalau yang perempuan tu mungkin sampai tak nampak mata pun ada. Contoh lah kan. Kita pun kata gini. Kemudian kita ikut. Sebab apa kita ikut? Kita tak ada yang basic. Tak tu bila kita tanya, rukun iman dengan rukun Islam, apa beza? Pun orang tak boleh nak cakap. Rukun iman dia penghayatan, iaitu iman dalam hati. Beriman kepada Allah. Nampak Allah? Tak nampak. Apatah lagi nak berbicara dengan Allah. Siapa dia boleh berbicara dengan Allah? Hanya dua saja. Pertama, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua je. Lebih pada itu, tak ada. Minta maaf banyak-banyak. Tak kira amal tinggi mana. Yang kita dapat hanyalah ilham, bukan wahyu. Ni detikan daripada Allah. Mungkin, contoh. Itu je yang kita boleh buat. Bukan saya kata, itulah sekejap saya tanya Allah dulu. Allah, boleh tak rasa pergi? Boleh kot. Hati-hati ya. Akidah pesong, amalan tolak, neraka tempatnya. Wa na'udzubillah min zalik. Maka hari ini perjuangan kita menyelamatkan mereka. Kalau dah tersasar, kembali pada pangkal jalan. Saya tak boleh bimbing. Mak Wan tak boleh bimbing. Bawalah pada golongan autoriti. Golongan-golongan yang tahu untuk bimbing mereka. Seluruh negeri ada pejabat mufti. Bawa pada pejabat mufti. Dia diorang yang settle. Dia nak ikut, tak nak ikut, sudah. Kerja kita selesai. Itu je. Kalau dia nak dengar, dia dengar. Tak nak dengar, sudah. Sebab golongan-golongan ini hanya pancaran hidayah saja yang mampu masuk dalam hati mereka atas pilihan Allah. Maka Allah akan membukakan jalan yang terbaik buat mereka. Mereka rasa mereka berada di jalan yang benar. Tetapi rupa-rupa mereka berada pada jalan yang salah. Mereka rasa apa yang mereka buat itu betul. Tetapi hakikat dia salah. Yang itulah mereka itu dipasung kepala mereka. Selalu kalau kita bertemu dengan mereka ini, kita menyampaikan kebenaran. Kepala ni macam mana? Dia akan macam ni. Tanda mereka sedang menolak. Itulah ibarat dalam ayat Quran. Mereka dipasung. Pandang kiri tak nampak apa. Pandang kanan tak dapat apa. Akhirnya mereka pandang ke atas. Terdongak mereka ke atas. Pandang atas nampak apa? Kosong. Hidayah mana-mana tak mampu masuk. Sebab tu macam mana kita ni nak patah balik. Yang pertama, kalau kita jumpa orang macam ni, suruh dia perbanyakkan selawat.
selawat dengan dia ni tak dan 100, suruh dia 1000 sahaja. Supaya Nabi mampu bimbing dia kembali pada jalan yang benar. Inilah yang dipanggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Golongan-golongan yang kita perlu ikut, golongan-golongan yang benar. Hari ni kadang-kadang kita nak tengok, nak buat maulid pun bukan main susah lagi. Kalau di Indonesia tu dia siap baling dengan batu. Dia kata apa? Ini Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Bid'ah. Maka kenapa kita buat? Demi memperingati bahawa Nabi kita itu untuk dipasakkan cinta dalam hati kita. Banyak kita hidupkan sunnah. Maka di situlah ahli sunnah wal jamaah ini, selepas saja pada Nabi, dia ikut Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah Ar-Rasyidin tak ada dah ini. Nak rujuk siapa? Alim ulama. Itu dia panggil ijma' alim ulama. Mereka ni ditolak. Dia kata apa? Nabi tak buat, kita tak buat. Ataupun soalan dia selalu macam ni. Siapa suruh? Ustaz suruh. Nak percaya ustaz ke nak percaya Nabi? Dan mereka ini juga ada kitab. Seperti kita. Kita punya kitab berpuluh dan beratus. Mereka hanya ada satu kitab je. Setiap pegangan mereka ini dia akan pegang dengan satu kitab saja. Satu je kitab. Contoh, hadiahkan surah Al-Fatihah kepada si mati. Boleh ke tak boleh? Dia tanya pula kita. Kita rasa boleh ke? Dia kata, Nabi dia buat. Dia tanya macam tu. Kita iman tak berapa nak kuat kan? Dah mati, macam mana boleh sampai? Ayat dia. Okay, kita kena ingat dengan akal. Ada satu ibadah yang kita lakukan untuk si mati dan Allah terima ibadah tersebut. Apakah dia? Badal umrah, badal haji. Yang buat hidup ke mati? Orang hidup. Orang hidup kan niat pada si mati. Sampai tak? Allah terima. Allah terima. Takkan Al-Fatihah Allah tak terima. Sudah. Oh ni sedekah-sedekah ni. Saya niat untuk arwah mak saya. Mana boleh ni kata? Nampak? Benda-benda macam ni yang hari ni. Yang menjadi tekanan. Ziarah kubur. Dia tak bagi. Nabi tak buat. Habis kubur hari ni dia apa? Jadi kubur sungguh lah. Yang tak boleh apabila kita buat perkara-perkara khurafat di kubur. Contohnya bulan Rejab ni, banyak guru-guru kita kata pergilah jumpa makam-makam aulia. Kalau kat sini banyak lah. Mungkin Tok Pulau Manis, kalau Kelantan tu Tok Saleho, Tok Kenali pergi. Bukannya suruh minta macam-macam. Doa. Sedekahkan Al-Fatihah. Bagi mereka itu dia tolak. Sehingga kan dia kata bacaan-bacaan kita dalam kita punya solat ni pun salah. Nabi tak baca macam ni. Nabi baca macam ni. Ada kitab dia. Kalau dapat kitab tu hati-hati. Sebab saya dapat kitab ni. Saya kata, selama ni baca bacaan dalam buku saya salah ni. Kita rasa tak sedap. So, saya tanya sahabat saya. Salah dekat sama ni saya baca. Dan saya baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ayat tu lain. Dia kata, tak sebenarnya Syah, kita selama ni dah salah. Yang Nabi amal yang ni. Habis macam mana? Banyaklah kodok solat. Dia suruh saya kodok solat. Saya pun macam, kita tak ada ilmu masa tu kan. Lepas tu akhirnya, terdetik hati saya bawa kitab tu, rujuk pejabat mufti. Tolak terus. Nanti je kitab dia kecil. Itu yang kita ketahui ya, secara halus saja. Secara yang zahir, batu lah. Batu tu kita tahulah. Totally memang kita kena tolak. Asasnya mereka pada Nabi Muhammad. Tetapi mereka akhirnya berpecah kepada mazhab-mazhab yang tersendiri. Contoh, Syiah, Wahabi, Kamilah, Jamilah. Nama-nama orang semua kita sebut. Sebab memang itu pengasas dia. Khawarij, Qadariyah, Jabariyah. Ini semua geng-geng ni. Apa iyah-iyah semua dia banyak iyah belakang ni. Jamilah, Kamilah. Dia ada AHIS. Saya pun tak tahu. Saya ada belajar juga lah sikit-sikit kan. Dia ada AHIS. Saya harap bukan Aisyah. Sebab ada AHIS juga belakang. Maka itulah sebenarnya.
Kita ni golongan yang sedang mencari. Dan dalam agama tidak ada jalan singkatan. Ikut. Lepas tu bila ada orang yang tegur, kita menolak. Kita pun kata tak, ini betul lah ni. Jadi ada ayat Quran, itu dah cantik dah ni Ustazah. Dia guna ayat Quran. Hatta dalam rawatan Islam juga ada yang mengarut. Rawatan-rawatan Islam juga boleh membuatkan kita boleh terpesong akidah. Sini Alhamdulillah. Kalau boleh sifat orang nak sifat ayat Quran contohnya. Siapa ada sakit-sakit, okey tak apa, video call dengan saya. Cik dia kat sana, video call dia. Betul, dia jauh je. Kalau dari jauh macam ni nak ubat? PJJ. Kan Mak Wan kata ada PJJ, sistem rawatan PJJ. Jauh je, online je. Tak boleh. Maka belajar sikit supaya tidak terpesong akidah. Yang mudah juga menerima apa-apa amalan tanpa kita tengok rujuk pada gurunya. Ini pantang apa dia orang bagi. Tak apa, ayat Quran. Kita pun, saya terima sanad ni. Qabil tu Ustaz. Qabil teruslah dari kita. Maka sebenarnya itu yang kita perlu hadapi. Sebab itulah perlu mempelajari ke atas diri kita sifat 20. Kenapa sifat Allah tu dia pecah 20? Kenapa tak letak 30? 50? Ikut suka tak? Tak suka buat 700, 20 tak adventure. Wujud kidam bakok. Kalau kita wujud ya Allah, macam mana kita wujud Allah? Orang betul. Adanya alam, adanya gitu. Maksudnya ada benda yang dicipta. Macam mana nak tahu Allah itu tidak lemah? Tidak ada yang baru bagi Allah. Kalau ada sesuatu yang baru bagi Allah, tanda Allah lemah. Ini banyak kita perbaharukan Allah. Banyak benda yang kadang-kadang kita rasa betul lah, tapi sebenarnya tak berapa betul. Wajib ke atas diri kita mempelajari sifat 20. Kenapa sifat Allah tu dia cerita 20 je? Dia tak cerita 30, 40. Tak apa Mak Wan macam terus sikit kita cerita 50 sifat Allah. Tak boleh. Sebab akal manusia hanya boleh program sampai 20 sifat saja. Pergi lajak 21, insya-Allah gila. Dia panggil gila ising. Ni ya. Yang dia panggil sampai dia nak melebihi. Contoh dalam ayat Quran. Alif Lam mengetahui bila Allah akan bocorkan nanti di syurga. Kalau Allah bocorkan kita di dunia, pecah dada kita untuk terima. Otak kita akan terbakar untuk terima lebih daripada yang sepatutnya manusia terima. Sebab itu akal ni dia ada had. Dia tak boleh lebih. Kalau belajar pun dia ada had. Sebab tu kadang-kadang guru kita, dia kalau guru mursyid kan, dia tak ajar lebih-lebih. Walaupun kita teringin nak lebih. Ajarlah Ustaz. Tak kata tak boleh lagi ni. Sebab Ustaz tahu. Sekejap lagi kan dia ajar lebih kan, ising terus tu kan. Sebab dia tahu akal kita tahu mana. Kita punya ni boleh pergi tahu mana. Sebab tu jangan kita kadang-kadang sibuk sangat nak ambil sanad. Saya jumpa tadi Tok Guru Syekh bla bla bla, dia bagi saya sanad. Sanad hu. Contoh hu kan. Isu hu. Habis awak zikir apa? Hu. Yang seorang kata haram zikir hu. Mana ada hu? Allah tu kena sebut namanya penuh. Allah. Tak ada pun perkataan Allahu. Isu tu pun nak pecah kepada para alim ulama' untuk kita.
Dia punya seminar bagian nak gila untuk settlekan bab tu. Kita pun kata, tak tahulah, Mak Wan tak dapat zikir tu. Mungkin sebab ustaz tak suka Mak Wan. Bukan. Kita punya tahap belum boleh tinggi. Maka kita boleh tahu kita ni kat mana. Kalau dari pesanan guru kita semua, Walid Al-Malik, dia kata apa? Salawat dia lah banyak-banyak. Tak payahlah ambil sanad lain. Sebab apa? Sanad itu semuanya berat. Sebab tu ada amalan 70,000. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 70,000 tu berapa kali? Buat. Kan kita pun duk buat. Tak sampai juga. Sebab apa? Illallah kita tak kena. Kita menerima. Lepas tu kita rasa macam bahasa Jawa take for granted, kecewa. Tak nak lah ikut ustaz tu pilih-pilih orang tak. Sebab itulah kadang-kadang ada masa dekat Terengganu ni ada tempat suluk wanita. Saya Alhamdulillah sampai hari ni tak pernah pergi lagi. Malu. Tok Pulau ni. Dia buat. Nanti kalau saya dapat kontak number tu, boleh lah. Perempuan lah. Azawiyah kan. Banyak kali dapat jemputan. Alhamdulillah tak terjemput lagi nak pergi. Seram. Dia ada. Tapi bawa Ustaz Afiq lah. Bawa Ustaz Afiq pun bagus. Tapi nak sulit lah. Belajarlah untuk kalau dah sampai jalan tu pergilah. Jangan paksa diri. Banyak orang buat kadang-kadang kita ni nak pergi tinggi-tinggi mana. Kita ikut pada kadar diri kita. Jangan ukur pada kadar orang. Kemampuan kita cukup. Tapi kalau kita kadang-kadang Allah tu dah bagi hidayah pada kita. Allah dah bagi kita titipan pada kita. Maka kita pergi. Sesuatu benda yang tidak baik. Itu yang lebih kita takut daripada apa yang perlu kita buat. Maka di situlah sebenarnya kalau ikutkan dalam pecahan ahli sunnah wal jamaah ini, dia dipanggil sebagai ahli sunnah ataupun pendapat majoriti paling banyak. Yang bab lain semua minoriti, sedikit. Sebab itu Nabi kita duk pesan kita peganglah ahli sunnah wal jamaah ini. Pegang. Alhamdulillah yang kita dah tahu contohnya ustaz-ustaz kita yang duk masuk masjid ni, insya-Allah. InsyaAllah lah. Mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah yang boleh kita ambil pegangan-pegangan mereka. Itu kita panggil pertama dia ikut sunnah. Kedua dia ikut khalifah. Ketiga dia ikut para sahabat. Kemudian kadang-kadang dalam keadaan yang tak tahu ikut kisah. Nabi tak buat tapi Nabi tak mahu. Ada mereka ini dia tolak dia. Bila Nabi tak buat dia kata Nabi tak akan buat. Maka akhirnya terkuburlah cinta-cinta kepada Nabi juga. Kalaulah hari ni tak ada qasidah, tak ada maulid, apa jadi pada anak cucu cicit kita yang akan datang? Kalau kita ni pun yang macam saya ni yang dah berumur-umur macam ni kan, kadang-kadang rindu juga nak pergi maulid. Pergi maulid tu rasa cinta lah sikit. Balik maulid hilang. Kena roti canai nan cheese kan. Maulid tadi yang nangis-nangis Rasulullah, kena makan ni hilang. Bayangkan kalau maulid itu terus ditutup. Bagaimana keadaan anak cucu cicit kita? Kan? Lagi tak benar. Lagi tidak akan diteruskan. Maka kita inilah yang untuk kita bawa kepada mereka ini supaya mereka ini sentiasa berpegang kepada ajaran yang benar. Ajaran-ajaran yang tidak memecah belahkan umat. Ajaran-ajaran yang tidak memilih. Ni kita ni small group ni. Pilihan-pilihan Allah tu. Ini tak boleh sebar. Syarat dia yang pertama tak boleh sebar. Itu kalau siapa terima tu ini kenapa tak boleh sebar? Diorang tak sampai macam kita ni. Kita ni dah sampai. Saya pun tak tahu sampai mana. Tak tahu. Itu keyword dia yang saya boleh bocor. Kenapa saya bergerak secara hari ni orang kata lantang lah. Sebab saya dah tak nak lagi ada orang yang mengikuti lagi. Kalau dulu kita kadang-kadang dalam perasaan takut, kita rasa kita betul. Kita rasa kita lah sebab kita tak ada ilmu.
Setelah ditarbiah lebih kurang 4 tahun. Saya ditarbiah 4 tahun. Kena pula PKP. Memang kena tarbiah. Kejap-kejap kena panggil. Kejap-kejap kena panggil. Saya punya tarbiah sampai macam tu. Sebab saya ni bahagian Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni dia lebih sikit. Bila dia dah dapat dia tahu, tak apa. Bila dia dapat dia tahu, maka dia akan buat apa? Ada dia seminar kat sini, dia akan hantar saya. Ada dia seminar kat sini, dia akan hantar saya. Habis dia seminar, dia akan tanya. Apa yang saya dapat? Nak betulkan balik. Ya. Bukan mudah. Sebab tu tak semua orang. Saya rasa kalau dalam banyak-banyak ujian, jangan pernah sekali terjebak dengan sesat. Sesat ni kalau macam mana pun rasa-rasa macam dah tertampal dekat dahi. Saya sesat. Orang tak nak terima. Susah cabaran ni. Tetapi kalau kita dah ada panduan yang betul, mengaji balik betul-betul, cari guru yang betul, insya-Allah boleh bawa balik. Siapa tak sayang para sahabat? Siapa tak sayang orang keliling kita? Siapa yang tak sayang? Sayang sangat. Terlalu sayang. Kita pernah bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau diorang dah tak nak, kita nak cakap apa? Sebab dia makam tinggi, saya makam rendah. Saya kata saya takkan pergi makam tinggi mana. Bila dia kata patah balik berguru dia dengan manusia, maka terputuslah hubungan dengan Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kita nak ada ilmu kalau tidak ada guru? Kalau dulu mereka mencari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru mereka. Rasulullah pun ada guru. Siapakah dia? Jibril alaihi salam. Maka ubat bagi tak tahu apa dia? Tanya. Ubat kalau tak tahu tanya. Kita banyakkan bertanya. Tanya pada guru kita. Guru yang kita rasa kadang-kadang tak payah tanya, insya-Allah guru jawab dalam kuliah. Rasa macam tahu je masalah saya. Itulah dipanggil sebenarnya bukan guru kita yang menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar untuk memberi jawapan. Kita boleh cakap macam kena je ustaz tembak saya, tak pernah ustaz bawa senapang pun tembak orang. Tapi macam kena sebab Allah memberi jawapan. Itulah untungnya apabila kita ada pegangan dan ikatan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang bila kita dalam hidup ini satu jangan pernah sekali Allah hilangkan dirinya daripada diri kita. Cara Allah nak hilangkan senang je. Mak Wan baru cakap tadi. Bila tanya ni ada kerja, sampai bila kerja nak habis Mak Wan cakap. Kita rasa seronok tak apa makcik tak apa, makcik tak ada kerja, makcik lagi. Tiba-tiba makcik dapat tender. Tender apa? Ni nak raya ni dapat buat baulu. Ada 10,000. Yang makcik yang duduk dengan kuliah ni dah tak ada lah. Dia mana? Ukur baulu. Tender 10,000. Kita kata itu sebagai rezeki. Kena tanya Allah. Ya Allah, adakah kau titipkan aku rezeki untuk kau jauhkan aku daripada ni? Selalunya kita kalau datang rezeki ni, apa jawab? Alhamdulillah. Tak ada tanya. Yang tanya bila masa? Ada ujian. Kena tipu. Barulah nak tanya. Apa salah aku ya Allah? Cuba ada nikmat. Tanya tak? Tak tanya. Alhamdulillah. Lupa nak tanya pada Allah. Kalau tahun lepas kita boleh khatam satu Al-Quran bulan puasa. Tahun ni adakah boleh diteruskan lagi? Ataupun bertambah? Ataupun langsung tak boleh? Itu yang cukup kita risau. Kita takut nanti tahun ni, Ramadan ni, tak sempat baca Quran tapi. Itu yang paling kita takut. Sebab apa? Makcik jaga cucu. Cucu boleh lahir. Nampak? Kita pun jawab apa? Alhamdulillah rezeki dapat cucu. Berapa tahun makcik tunggu? 15 tahun saja. Baru dapat. Tapi kita lupa dengan hadirnya cucu dengan mendatangkan ujian pada kita. Tinggallah kita punya Al-Quran tadi. Ini yang kita nak beritahu. Sebab kalau pergi macam kampung-kampung ni dia tak payah cerita tempat lain. Tang cucu ni cerita. Ini tak. Bila cucu datang, Quran simpan, kemas. Jomlah pergi solat tarawih. Tak boleh cucu datang seminggu. Seminggu lipat. Cucu kita bawa pergi
majlis. Cucu kita bawa pergi kuliah. Tak boleh Ustazah, nanti dia nangis, letak ada belakang sana. Untuk kita ajar. Tak faham tanya. Dia besar marah. Maka inilah sebenarnya. Bila nak raya kena 10 malam terakhir cucu balik kampung semua. Nenek buat apa? Masak lemang, pukul rendang, apa lagi. Semua je buat. 10 malam terakhir adalah malam yang akan turun. Satu malam yang akan ada 1000 malam mustajab doa. Dengan cucu kita tinggal. Sia-sia. Habis cucu nak buat macam mana? Mak dia ada, biar mak dia beli. Kita jangan sekali-kali ambil. Bukan marah. Geram. Dan kadang-kadang sedih lah. Saya sedih. Saya tak boleh. Saya jadi macam, yelah dah berumur kan, nak jaga anak, nak jaga. Masa ni lah. Kadang-kadang saya faham seorang nenek memang terlalu sayangkan cucunya. Tetapi banyaklah sayang akan amalmu berbanding cucu. Sebab juga guru kita pesan, cucu itu datang sebagai ujian. Hari ni kita tukar jadual. Ni nak masuk Ramadan kan? Nak masuk bulan Syawal. InsyaAllah tak TKP. Semua orang akan balik kampung. Ganu akan penuh. Ganu ni dia penuh raya haji, raya ni penuh. Raya Cina pun penuh. Saya tak faham sungguh lah. Hari tu tengok apa TikTok lah. Dia duduk kata ke Pantai Timur. Berat lah. Ganu ni raya apa ni? Betul ni. Semua raya. Nanti Deepavali pun raya juga lagi. Apa lagi? Christmas pun raya itu. Christmas pun jam kan? Kita tukar sikit. Masuk dalam WhatsApp group family. Kita kan mak kan. Tahun ni mak tak buat kuih. Seorang menantu bawa 2 balang kuih kat rumah mak. Settle. 5 menantu 10 kuih. Perlu buat kuih? Tak payah. Mak buat apa? Wirid. Astaghfirullahaladzim. 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 Settle. Okey. Tahun ni mak buat perubahan. Siapa nak bakar lemang, balik buat sendiri. Mak tak ada masa. Buat macam tu. Sebab kita lebih sayangkan amal. Tapi bila dah sampai raya tu, layanlah anak cucu. Jangan raya Allahu Akbar, pergi masjid, tak balik-balik. Anak cucu tak boleh tak. Maknanya lepas tu baliklah, layanlah anak cucu kita. Sekadar-kadarnya. Kemampuan. Ini tak anak order daripada KL. Mak tahun ni macam teringin makan rendang itik lah mak. Yelah nanti mak beli santan. Kau sampai bila ni? InsyaAllah mak. Apa dah 28 Ramadan. Ya ke awal lah sikit. InsyaAllah awal 29 dah sampai. Janji 29, 30 sampai. Jalan jam mak, ni mak. Yang mak lah ya, merendang itik. Datang anak menantu, sedap ni nenek kau dah masak itik. Mengitik lah nenek gitu kat dapur. Sebab apa? Habis amal. Sedangkan masa itulah kita panggil pecutan terakhir. Pecutan terakhir untuk kita pecut sebab umur kita bukan makin muda. Anak berkhidmat dengan mak ayah lagi besar pahalanya. Ajar pada anak cucu kita khidmat. Sebab tu kadang-kadang bila saya balik kampung, saya akan pesan anak saya dalam kereta. Jangan suruh orang buatkan untuk kita. Saya balik je kampung, sampai kampung, duduk 10 minit dia hai, keluar dah pakai kain batik. Duduk kat dapur kemas. Itulah yang seharusnya kita. Bukan balik kampung untuk berehat. Ini tak balik kampung lah pegang handphone. Paling cantik menantu. Mak dah macam apa cantik. Sekejap mak. Yang mak ni dah tudung sampai sini. Kan? Janganlah. Sebab apa? Kita sebagai seorang ibu dan ayah, kita kena bawa perubahan ni dalam keluarga kita. Supaya dia berkhidmat kepada keluarga. Besar pahala dia lebih daripada kita sebenarnya. Bila dia bagi ruang kepada kita untuk kita beramal ibadat, lebih besar pahala untuk dia sendiri. Maka ajarlah. Hari ni ramai orang dia tidak ajar anak dia berkhidmat dengan mak ayah. Hari ni. Ting tong menantu sampai. Jap mak buat air kat dapur. Teng mak buat air. Sidang. Yang kita duduk pula anak cucu minum. Lepas tu
Anak cucu, tak apa, penat ni, rehatlah. Kita pula tak apa. Dia ada berkhidmat untuk kita. Kita tahu dia perjalanan dia jauh, dia penat. Lagi penat dia buat, dia santuni kita. Lagi besar pahala dia untuk dia. Itu je ladang untuk mudah dia masuk ke dalam syurga selagi mana kita diberi peluang untuk hidup. Kalau dah mati nak tara mana ni? Kalau hidup tak boleh berkhidmat, kalau mati takut-takut dia terluka. Kalau kita masih hidup dan berkudrat, masih lagi dia tidak boleh pandang untuk berkhidmat kepada kita. Apatah lagi kalau kita duduk di atas katil 24 jam. Maka di sini yang mendidik untuk kita renung balik. Bagaimana yang akan kita bawa amal kita. Perbaiki balik akidah. Bertepatan bulan Rejab ini. Rejab ni banyakkan beristighfar kepada Allah. Banyakkan munajat kepada Allah. Banyakkan kita bersangka baik dengan Allah. Banyakkanlah kita ini untuk perbaiki diri kita. Bukan perbaiki diri orang. Saya datang bukan nak betulkan diri orang. Saya datang untuk perbaiki diri saya. Moga-moga kita ini semuanya dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang Allah redai. Moga-moga kita ini semua Allah masukkan dalam golongan-golongan orang yang beriman. Moga-moga Allah bukakan hati kita sempena bulan Rejab, sempena saya ini dalam keadaan bermusafir. Allah bukakan hati seluruh makcik-makcik hajah-hajah ini dengan futuhat-futuhat rahsia-rahsia Allah. Moga-moga Allah bukakan hati kita untuk menerima pancaran cahaya taufik dan hidayah Allah. Moga-moga Allah bukakan kepada kita jalan-jalan yang mudah untuk sampai kepada Allah. Moga-moga Allah bukakan hati kita untuk dapat secepis kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu je dalam hidup kita nak apa? Maka jadilah golongan yang arif, bukan golongan yang bijak. Golongan yang arif ini dia akan minta akhirat segala-galanya. Golongan yang bijak disebut minta dunia. Sebab itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa pada dia? Aku ini mustajab doa. Kau minta dengan aku satu doa. Dia cakap pada sahabat Nabi. Kalau kita Nabi kata gitu tak, kita pun cakap dengan Nabi. Tak boleh satu kertas ke satu buku nak tulis. Kalau kita ni lebih sokmo. Lalu apa sahabat ini kata? Bijak ni dia. Dia kata, aku tak banyak amal ya Rasulullah. Aku juga tidak seperti mereka para sahabat yang berperang pada jalan kau ya Rasulullah. Tapi dalam hati aku hanya ada engkau dan Allah saja dalam hati. Nabi kata, kau minta satu doa. Kemudian dia cakap apa dengan Nabi? Kalau kita satu doa, rasa-rasa apa minta? Macam-macam. Sekejap setengah jam belum tentu fikir. Sekejap tulis padang. Satu. Tapi dia adalah golongan yang bijaksana. Dia kata, ya Rasulullah, kau doa kepada Allah agar aku berjiran dengan engkau ketika mana di syurga nanti. Bayangkan kalaulah dia, Nabi terus kata apa? Amin. Maknanya kalau dia berjiran dengan Nabi dekat syurga, rasa-rasa hidupnya bagaimana? Matinya bagaimana? Sakaratul mautnya bagaimana? Titian siratnya bagaimana? Settle semua. Sebab jiran Nabi. Kalau kita kaya. Dah ada ni kaya juga lah ya Allah. Contoh saya pergi Mekah kan. Nanti doa pun, dia pun hantar doa. Memang tak sempat nak baca doa. Banyak sekarang. Kita tak tahu mana satu nak baca ni. Maka kita hanya minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Sesungguhnya dia mengirimkan doa untukmu. Allah ni maha mendengar. Maha mendengar. Tak Ustazah, saya tak cakap, saya tulis. Allah tu maha melihat. Maha melihat. Tak payah tulis. Kita hanya minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Kau kabulkan sahabat hajat. Sahabat ini lebih daripada apa yang dia minta. Itu lebih baik. Sebenarnya bila tulis-tulis kan, lepas tu nak lepas terbang ni pun dia salam kita. Ada pula kertas tinggal bedak tak ada. Nak tulis doa kan. Terrisau-risau terbuka ayat. Contoh, ini saya bagi contoh. Saya doakan saya hubungan saya dengan suami berkesalahan tanpa gangguan pihak ketiga. Terus dah. Memanglah dia suruh doa, tapi ada kan
Lepas tu ada pula orang ajar doa tu spesifik. Dia pun spesifik lah tulis. Ada orang ketiga bangsa ni tak ada lagi, Ustazah. Moga-moga Allah itu tidak memutuskan percintaan dia dengan janda anak 3 datang dari negara seberang Indonesia. Dah semua tulis. Saya kata kenapa tulis sampai macam ni? Ada ustaz kata tulis spesifik. 7 kali tawaf tak boleh baca doa dia. Video tak macam ni. Kertas tak lama. Nampak? Kita takut terbuka aib itu lebih besar. Sebab itu saya tak bacakan doa para sahabat yang kirim pada saya. Selagi teringat, saya akan cakap, ya Allah, kabulkan hajat ni. Kabulkan hajat ni. Kau tahu, ya Allah. Kau maha mengetahui. Ini betul. Hari ni nak tawaf sangat susah. Sebab dengan buku. Ada buat buku. Baca doa orang. Kita ni nak tawaf kan. Ada juga. Yang selfie tak payah cakap lah. Sambil video. Kita ni nak bertawaf. Maka kita jangan jadi orang yang macam tu. Selesai ambil gambar 1-2 settle dah lah. Tak payah lebih-lebih. Kalau betul-betul kita sibuk dengan ibadah, memang tak ada masa. Tak ada masa. Tak ada masa nak buat betul. Tak ada masa. Nak tidur tu pun, ya Allah. Memang tak sempat. Orang yang mula-mula pergi, siapa yang dapat jemputan Allah untuk pergi umrah khususnya. Kali pertama ni, saya cerita kali pertama, kali kedua, ketiga, keempat tu tak ada masalah. Pertama, pulun habis-habis buat ibadah. Sebab kali kedua nanti, kita dah mula akan menolong orang. Tuntutan yang pertama ni, kita umrah sekali je yang wajib. Yang kedua tu dah sunat. Kita buat tawaf sunat untuk orang, buat umrah sunat, umrah untuk orang. Tetapi kali pertama buat sungguh-sungguh. Minta pada Allah, buat sungguh-sungguh selagi mana Allah beri izin pada kita. Siapa Allah jemput bulan Rejab, Syakban, Ramadan ni, memang saya tak tahu nak cerita. Tak tahulah, saya rasa kalau hati Mak Wan ni pecah lah. Sebab dah tak sabar. Bayangkan 100,000 pahala ganjaran kat Mekah. Kalau nak banding dengan duit, terbanding tak? Tak banding. Tak berkata. Air mata dekat sana, tak tahu mana datang. Menitik. Sini pun menitik juga, tapi kadang-kadang hilang juga dia. Tapi kat sana tak tahu. Ini lah rasa dia. Rasa inilah yang perlu kita rasa dekat setiap ni. Dah ada rezeki lebih, pergi. Kita tak tahu. Hari ni COVID naik lagi. Dia bukan datang COVID je. Dia bawa saudara mara dia. Sepupu sebapak dia. Omicron, segala geron dia dah. Kita takut akan ditutup kembali. Pulun habis-habis hari ni nak buat. Bawa dia. Kalau tak larat sangat pun, tidur dekat Mekah, niat ibadah, insya-Allah. Memang kat Mekah kita tak nak tidur. Takut nak tidur, tak apa. Rasa macam, baik aku amal ibadah. Sakit pun nak pergi buat amal ibadah. Rasa macam tu. Tapi niat, ya Allah. Kalau tidur ni jadi ibadah, kau tidurkan aku. Tidur. Tidur aja. Tak ada masalah. Terus lah. Cuba lah. Terusah. Duit bawah bantal ke, celah bantal ke, bawah tanah ke, korek lah. Pergi lah. Kalau Mak Wan ni murah sikit lah. 10,000. Kalau nak banding 10,000 sebulan keluar duit Malaysia. Duduk dekat Mekah. Buat 2 rakaat solat. Dah cover lah. 2 rakaat. Bukan saya kata 24 jam buat solat. Tak payah 2 rakaat. Tengok Kaabah 2 minit. Cover lah. 100,000 kali ganda. Tambah bulan puasa lagi. Berlipat-lipat kali ganda. Apa nak ada dengan duit? Tak ada. Sebab tu ada seorang sahabat saya, dia habiskan 100,000. Bawa anak cucu dia pergi 100,000. Dia kata tu last duit simpanan. Pergi dekat Mekah. Bulan puasa. Pergi. Dia kata dah habis ni duit ni. Dia serah pada Allah habis-habisan. Sampai bini dia kata, bang, kita ni habis duit kan. Dia kata tak apa. Dia bawa anak dia, semua satu keluarga pergi. Tahu balik dia tu.
balik selang lebih kurang 3 bulan, dapat beli Mercedes cash, dapat beli rumah cash. Allah gantikan. Dia sampai dia jadi takut. Sebab apa? 100,000 akan Allah ganda. Kalau Allah tak ganda dengan nikmat dunia, Allah pasti ganda nikmat akhirat. Tu je lah. Maka hari ni, kita ni, ialah kalau orang jalan laju, kita jalan perlahan. Lagi perlahan kita jalan, lagi besar rahmat. Pergi. Ada peluang. Saya tahu ada sahabat saya pun bawa, insyaAllah saya mahal sikit. Saya bagi tahu, kalau kita borak dengan Mak Wan tadi, Mak Wan ni murah, saya ni mahal. Satu, hotel dekat. Saya memang ambil Safwa. Bukan saya, travel agent. Saya gantikan kawan saya. Dia tak dapat pergi. Dia tak dapat pergi, dia kata boleh tak tolong ganti. Saya bahagian ganti. 2 minggu paling awal yang untuk masuk Ramadan. Kemudian, yang kedua, dekat Madinah pun kita tempat dekat. Senang lah. Bila dekat dengan Kubah Hijau, duduk menung pandang Kubah Hijau pun dah pahala. Ini kalau menung pandang kucing tak apa-apa. Maka banyaklah. Banyaklah kita mohon pada Allah. Moga-moga kalau Allah pilih kita, Allah akan cukupkan segala-galanya. Kalau Allah pilih kita, Allah akan permudahkan segala-galanya. Kalau Allah pilih kita, kita dengar dia terdetik rasa nak pergi, itu Allah dah pilih. Maka insyaAllah, saya mohon ampun maaf salah silap kalau tertinggi suara sebab mikrofon tak ada, tak marah. Gurau je. Kalau rasa saya macam marah tu, tak marah, saya geram. Sesungguhnya yang baik itu datang pada Allah, kurang datang daripada saya sendiri. Saya memang ucapkan jutaan terima kasih pada Mak Wan. InsyaAllah esok dekat rumah Umi ya. Esok petang, 2:30 Umi ya. InsyaAllah. Saya pagi di Kelantan. Habis tu insyaAllah bergegas ke rumah Umi. Umi ni ya. InsyaAllah. Pak Umi bahagian fiqh ibadah. Fiqh ibadah ni dia balik-balik pada basic. Saya akan, insyaAllah lah saya kongsi. Saya tak ada ilmu pun. Saya kongsi berkat. Alhamdulillah ada rezeki belajar sikit-sikit Allah bagi, maka saya kongsilah. Moga-moga diberikan kefahaman, diberikan iaitu kepada kita taufik dan hidayah. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita. Moga-moga Allah kabulkan segala hal